Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ikhwani wa fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung tazkirah kita pada petang ini berkaitan dengan sunnah-sunnah ataupun amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam ataupun kaum muslimin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahaskan ataupun membicarakan tentang masalah sunnah-sunnah berkaitan dengan safar. Itu sunnah-sunnah berkaitan dengan safar ataupun berpergian. Di sini banyaklah. Jadi betapa agama Islam ini agama yang amat dan sangat sempurna. Segala sesuatunya dijelaskan dengan baik, sama ada daripada tata cara, kaifiat, semuanya dijelaskan. Apabila kita mau keluar rumah ataupun kita berpergian, sama ada berpergian kepada tempat yang dekat ataupun jauh, di antaranya yang disunatkan kepada kita ialah membaca doa. Kan? Kalau kita keluar daripada rumah, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala idza kharaja bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah kufita. Kufita. Yang bermaksud sesiapa yang keluar daripada rumah. Apa maksud keluar daripada rumah ni? Berpergianlah. Pergi kedai ke, pergi ke pasar ke, ataupun kita pergi jalan jauh. Kata baginda Nabi, sesiapa yang keluar daripada rumah kemudian dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mungkin amalan sunnah ini juga banyak ditinggalkan ni. Sebab banyak di antara kita ni yang tidak mengamalkan doa ini lagi. Padahal doa ini sangat penting. Bismillahi tawakkaltu Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Engkau. Jadi ketika kita mau keluar daripada rumah kita, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah, kita ingat nama Allah, kita sebut Allah Bismillah. Kenapa kita sebut demikian? Karena kita nak tawakal, nak serahkan urusan kita, urusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita. Lepas tu tawakkaltu, aku berserah diri Allah, kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwata, dan upaya, illa billah, melainkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi? Sesiapa yang membaca doa ini ketika dia mau keluar daripada rumah, yuqalu lahu kufita, maka dikatakan kepada dia yang baca doa ini, kufita, kamu ini sudah dicukupkan. Wa wuqita, dan kamu, apa makna waqa? Waqa ni dijaga. Jadi ini maksud kufita ni dicukupkan segala sesuatu baginya. Wa wuqita, dan engkau dijaga. Orang yang berpergian keluar daripada rumah baca doa ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari pelbagai bahaya, daripada gangguan syaitan, daripada gangguan jin, daripada gangguan kejahatan manusia. Ini salah satu doa lah, salah satu amalan sunnah yang juga banyak ditinggalkan. Belum lagi ketika kita sampai di pertengahan jalan. Belum lagi ketika kita sudah sampai kepada tujuan. Itu ada sunnah-sunnah. Jadi banyak amalan-amalan sunnah dalam keseharian kita ni yang kita banyak tinggalkan. Okey, di antaranya lagi sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin apabila mereka melakukan safar, bepergian jauh, iaitu salat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Ini termasuk sunnah. Apabila kita melakukan berpergian jauh, lalu kita ingin mengerjakan solat sunnah, yang disunnahkan ialah mengerjakannya di atas kendaraan ataupun di atas tunggangan. Kalau dahulu tidak ada kendaraan seperti sekarang, tidak ada kereta, tidak ada mobil, tidak ada motor. Yang ada di waktu itu adalah unta, keledai dan kuda. Kuda kan? Tiga kan? Tiga yang dijadikan sebagai kendaraan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada para sahabat apabila baginda
ingin melakukan solat sunnah, ini bukan solat fardu, solat sunnah, baginda terus mengerjakannya di atas kendaraan, di atas unta ataupun di atas kuda, tanpa menghadap ke kiblat. Jadi kemana sahaja kuda ataupun unta itu menghadap, terus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti arah kuda tersebut dan solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Macam mana cara ruku, macam mana cara sujud? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku cukup membungkukkan membungkukkan bahagian belakang ni. Lalu ketika sujud lebih bungkuk lagi, lebih rendah daripada ruku. Jadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, dia membungkukkan bahagian ni, bahagian kepala dengan dan belakang, dan ketika mau sujud bungkuk dia lebih rendah. Ini cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di atas kendaraan. Adakah perkara ini boleh kita contoh ataupun boleh kita apply di masa saat ini? Boleh kan? Ada kapal terbang. Betul, ada kapal terbang. Ada kapal terbang, ada perahu, ada pesawat. Cuma kalau dalam kereta, dalam motor boleh tak kita amalkan? Tengok dulu ya. Tengok keadaan dulu. Kalau passenger, kalau passenger dia lah. Kalau kita yang drive orang lain, boleh. Kalau yang driver orang lain boleh. Lepas tu apa tadi? Itu sebelum bergerak, baru masuk, sebelum jalan. Boleh solat sunnah sebelum tu kan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma macam ni. Kalau kita nak solat di atas kendaraan ataupun motor, di atas kereta, kita tengok situasi lah. Kalau macam jam-jam kan, macam jam ataupun dalam keadaan laju, lebih baik jangan solat di atas kendaraan. Kecuali kalau kita ingin matilah. Cepat taruhan dia mati. Terutama kalau di tol ataupun di jalan-jalan lebuh raya masya-Allah, kalau dia dengan kelajuan cepat, macam mana dia nak solat di atas kendaraan. Jadi kena fikirkan dulu kalau nak amalkan sunnahnya. Macam mana nanti kalau dia rukuk Allahu Akbar. Lepas tu tiba-tiba terus hantam, accident, matilah. Pergi hospital. Jadi dia macam tak memungkinkan untuk kita rukuk dengan rukuk dengan tumaknina ataupun sujud dengan tumaknina. Jadi macam mana kalau kita nak amalkan solat sunnah ni di atas kendaraan? Kalau kita membawa kereta, lebih baik kita berhenti dululah. Kalau nak amalkan inilah, kalau nak solat sunnah. Kalau tak nak solat sunnah, just kita pergi saja. Itu dia. Apa hadis dia? Tengok ni, hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada Amir bin Rabi'ah, dia berkata, ini bukan perkataan baginda Nabi tetapi cerita daripada seorang sahabat, Amr bin Rabi'ah. Dia kata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bi. Wa fi riwayatin. Dia kata, aku nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat ala rahilatun. Rahilat ini maksud dia kendaraan. Kendaraan unta ataupun kuda. Di atas kendaraannya haitsu tawajjahat bihi, kemana saja kendaraan itu mengarah ataupun menghadap. Jadi tak kisah lainnya. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan solat sunnah di atas kendaraan ini, dia tidak memperhatikan tentang kiblat lagi. Sebab baginda Nabi ikut arah kendaraan itu menghadap ke timur ke barat ke kiri ke. Ini kalau solat sunnah. Tapi kalau solat fardu tidak. Kalau solat fardu tak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali kendaraan tersebut menghadap ke kiblat. Ini kalau solat fardu. Tengok ada sambungan dia. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilah. Aku nampak baginda Nabi berada di atas kendaraan. Yusabbihu, baginda Nabi solat sunnah. Yusabbihu ni maksud dia solat sunnah. Makna asal dia tasbih. Yumi'u, baginda membungkukkan bi ra'sihi, kepalanya, qibala ayyi wajhin tawajjaha, kemana saja kendaraan itu menghadap. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika fi salatil maktubah. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat demikian pada solat fardu. Untuk solat fardu baginda Nabi tidak pernah mengerjakannya di atas kendaraan. Itu dia. Dalam hadis yang lain
Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tatawwu' wa huwa rakibun fi ghairil qiblah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-1094, yang bermaksud sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat tatawwu'. Apa solat tatawwu'? Solat tatawwu'. Pernah dengar solat tatawwu' tak? Ada puasa tatawwu', ada solat tatawwu'. Ada puasa fardu, ada solat fardu. So apa solat tatawwu'? Solat sunnah. Iya, solat sunnah. Jadi solat sunnah ni ada solatun nawafil, solat sunnah. Ada solatut tatawwu', solat sunnah juga. Jadi sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat tatawwu' di atas unta. Tengok kendaraan baginda Nabi unta, tanpa menghadap ke kiblat. Ini apabila solat sunnah. Sekali lagi, ini adalah solat sunnah, bukan solat fardu. Manakala solat fardu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dahulu. Tengok hadis dia. Dalam redaksi lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat, fa idza arada al-fariidha nazala fastaqbala al-qiblah. Yang bermaksud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunnah di atas untanya dengan mengikuti kemanapun unta itu menghadap ataupun mengarah. Adapun apabila baginda Nabi mengerjakan solat fardu, solat wajib 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, beliau turun dan solat menghadap ke kiblat. Maknanya solat fardu tidak sah dikerjakan di atas kendaraan. Manakala solat sunnah dianjurkan dikerjakan di atas kendaraan apabila dia dalam keadaan musafir. Kalau dia duduk dekat rumah ataupun di masjid, tak perlulah. Takkan dia cari kendaraan dulu, cari tunggangan dulu, cari kuda, dia nak solat sunnah di atas kuda sebelum mengikutkan penunjuk Nabi. Tak perlu. Kalau di rumah, cukup solat di rumah dia. Dan ini yang disunahkan. Kalau dia dekat masjid, solat sunnah di dekat masjid, di dalam masjid. Tak perlu dia pergi ke dalam kereta, kononnya nak amalkan sunnah Nabi yang ditinggalkan. Lepas tu dia solat di atas kereta. Ketika dia merukuk, membungkuk. Ditanya oleh orang yang dia nampak, kau kenapa solat di dalam kereta? Kenapa kau tak solat di dalam masjid? Aku ni nak mencontoh sunnah Nabi, kerana sunnah Nabi ni banyak ditinggalkan. Ini bukan ya, ini bukan. Takut ini dikerjakan dalam pelbagai keadaan. Tak tengok kepada keadaan dia. Kalau dia musafir, sunnah dia ialah mengerjakan solat sunnah di atas kendaraan. Itu yang pertama. Okay. The next, kita teruskan kepada berkaitan amalan sunnah yang ditinggalkan. Ini masih lagi berkaitan dengan safar ya, berpergian. Ini banyak nih sunnah nih ditinggalkan nih. Apa dia? Ringan nih. Seakan-akan perbuatan ni ringan tapi pahala dia Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tengok dia. Apa dia? Antara amalan sunnah yang ditinggalkan berkaitan dengan safar, bertakbir ketika naik naik tempat yang bukit, yes, bukit tinggi, yes. Betul. Itulah macam susah nak sebut. Bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika dia ketika dia berada di tempat yang tinggi. Contoh kalau dia naik bukit lah. Dan bertasbih, membaca subhanallah. Membaca subhanallah ni. Bila dia membaca subhanallah? Apabila dia turun daripada bukit tersebut, dari jalan yang tinggi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu ketika turun, subhanallah, 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 subhanallah. Banyakkan. Ini adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke dalil dia? Ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, kunna idza sa'idna kabbarna. Kunna, apabila kami berjalan menanjak. Menanjak ni dia bahasa Indonesia. Maksudnya apabila kami berjalan menaiki bukit. Menaiki bukit. Sebab kalau tinggi ni mesti dia bukit lah. Apabila kami berjalan menaiki bukit, kabarna kami takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawasanya kita mengakui
kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jalan itu naik berbukit-bukit. Ini termasuk daripada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Wa idza nazalna sabbahna. Apabila kami turun daripada bukit itu, menurun kan? Sabbahna, kami tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membaca subhanallah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia. Ini merupakan merupakan amalan yang banyak ditinggalkan oleh kita. Berapa banyak di antara kita yang mengamalkan hadis ini, yang mengamalkan sunnah ini? Ada tak di antara kita yang mengamalkannya? Apabila kita naiki bukit, kita baca Allahu Akbar. Apabila kita turun bukit, kita baca subhanallah. Ada tak? Ada ya? Alhamdulillah. Tak istiqamah. Tak istiqamah kadang. Kalau dia ingat, dia terus sebut. Kalau dia lupa, memanglah. Iya. Okey, macam mana kalau dalam lift? Dalam lift okey, nah. Okey, lift ni kita boleh sebut perjalanan tak? Berpergian tak? Tidak. Tidak kan? Jadi tak apa. Kalau kita lift ni naik, kita sebut Allahu Akbar, kalau turun subhanallah, tak ada masalah. Okey, dia tak ada masalah. Dia akan mendapatkan pahala berzikir. Bukan pahala karena dia menjumpai jalanan yang tinggi dan jalan yang turun, bukan. Yang dimaksud di sini adalah bukit. Yang dimaksud di sini adalah bukit. Kalau lift dia bukan bukit. Itu lain cerita. Tapi kalau dia bertakbir, bertasbih, dia akan mendapatkan pahala membaca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih dengan takbir ini adalah kalimat thayyibah. Yang dianjurkan untuk banyak dibaca. Apatah lagi subhanallah. Nah. Saya ada bukit kalau flight. Flight. Okey. Dia naik kan? Tapi yang dimaksud dalam hadis adalah bukit. Nah, yes. Betul. Sebab di sini kunna idza su'idna, apabila kami berjalan menuju tempat yang tinggi, tempat yang berbukit. Kalau dalam dalam pesawat mungkin tak termasuk inilah. Cuma kalau kita nak baca, insya-Allah kita akan mendapatkan pahala insya-Allah taala. Ya. Berjalan. Kalau naik dan kereta Sama. boleh. Ya, boleh. Sebab safar ni dia keduanya keadaannya ada dua. Yang pertama jalan kaki, yang kedua berkendaraan. Sama ada kita berpergian dengan jalan kaki ataupun berkendaraan, disunnahkan takbir apabila mendapati jalan yang berbukit, dan disunahkan bertasbih apabila mendapati jalanan yang menurun. Ini mesti kita amalkan. Sebab kalau kita tak amalkan, ini seakan-akan, terutama kalau kita dalam kereta asyik mendengarkan music. Dengan music dia mainkan dengan kuat. Confirm dia akan lupa. Kalau boleh dalam berpergian jangan main music. Jangan mendengarkan musik, dengarkan Al-Quran ataupun ceramah yang bermanfaat, yang boleh mendatangkan manfaat kepada dirinya. Itu dia, berkaitan dengan bertakbir ketika berjalan di atas jalanan yang berbukit. Tengok di sini lagi. Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dari hadis Ibnu Umar adalah sabda. Okey, ini bukan berkaitan ya. Okey, ni tengok. Dalam hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah yaqul kullama awfa ala saniyatin aw fadin kabbara thalathan. Maksud dia, apabila baginda Nabi pulang kembali daripada haji ataupun umrah, datang daripada haji dan umrah, setiap kali baginda melalui jalan yang berbukit tinggi ataupun penuh dengan kerikil, jalan tu penuh dengan batu-batu kecil, kerikil, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Ibn Hajar menjelaskan yang dimaksud dari hadis Ibn Umar adalah sabda Nabi, kullama awfa ala saniyatin aw fadfadin kabbara salasan. Maksud dia, setiap kali baginda melalui ataupun melewati jalan menanjak ataupun penuh dengan kerikil, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Jadi takbir ini dibaca sebanyak 3 kali. Apatah lagi kalau kereta tu macam tak mau naik, dia terbukit kan. Dia tak mau naik, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca tu banyak-banyak dan niatkan dalam hati, minta tolong kepada Allah supaya keretanya dinaikkan. Allahu Akbar. Baik. Okey, nah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan amalan sunnah yang banyak ditinggalkan ketika dia bermusafir, iaitu doa bagi musafir. Jadi sudah ada dua tadi ya, berkaitan dengan musafir. Yang pertama tadi disunahkan mengerjakan solat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Okey, yang kedua tadi bertakbir apabila mendapati jalan yang berbukit dan membaca tasbih apabila mendapati jalan yang menurun. Okey, yang ketiga berdoa bagi musafir. Tengok ni. Bila dia musafir ni berdoa, yang dimaksud di sini. Okey, tengok dari Khawla binti Hakim. Apabila seseorang dia mau singgah, kan? Kita pergi terutama ni bagi yang mau balik kampung. Balik kampung semua ni kan? Balik. Nak raya di sini ke atau terus balik kampung? Balik. Balik dulu kan? Tak raya di sini. Raya di sini lah dulu. Solat apa? Solat Aid bersama insya-Allah. Tapi kalau nak balik boleh balik lah. Tak ada masalah. Anak pun tak boleh paksa. Sebab saya 1 bulan kan rindu kampung kan. Masya-Allah, anak-anak ditinggalkan demi apa ni? Tak ada masalah. Okey, cuma ini perlu ini perlu kita buat ni sebelum kita balik kampung. Ni apabila seseorang singgah, kan? Sebab perjalanan kita jauh, ada yang dari Nilai, ada yang dari mana? Johor tak ada. Tak ada kan? Kalau kita nak singgah di pertengahan jalan, ada sunnah dia. Ada amalan ataupun doa yang mesti dia dibaca supaya dia terhindar daripada gangguan, sama ada gangguan syaitan ataupun gangguan manusia. Tengok di sini daripada Khawla binti Hakim radhiyallahu anha, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Man nazala manzilan." Ini dalam perjalanan ya. Sesiapa yang turun ataupun singgah di suatu tempat, atau tempat rehat kan? Apatah lagi kalau ada jalan tol, jalan jauh. Okey. Lalu dia berdoa. Dia berhenti di tempat itu sebab dia nak kencing ke ataupun nak beli air ataupun nak makan, dia lapar. Tatkala dia turun, summa qala, lalu dia berdoa. Apa doa dia? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek je. InsyaAllah hafal semua ni kan? Sekali ya. A'udzu, coba kita baca sama-sama ya. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Yang nak balik besok hafalkan nanti malam ni ya. Ambil dalam masa 3 minit ataupun 2 minit. Hafalkan ni dulu. Bawa apa sampai kalimati je. Sampai kalimati ya. Bi kalimatillah, bi kalimatillah, lepas tu tambahkan satu kalimat lagi, satu perkataan at-tammati. Bi kalimatillah tammati. Tammati ni maksudnya sempurna. Sempurna. Ustaz terjemahkan dulu. A'udzu, aku berlindung. Bi kalimatillahi, dengan kalimah-kalimah Allah. Ya. At-tammati, ya, yang sempurna. Okey. Min syarri, apa syarri? Keburukan ataupun kejahatan. Min, dari. Jadi min syarri, daripada kejahatan, ma khalaq, yang dia cipta. Yes, yang dia cipta. Salah satu kita untuk senang menghafal, cepat masuk, cepat kita rekam dalam otak ni, biasanya kita pahami dulu terjemahan dia, makna dia. InsyaAllah cepat diingat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Syarri, kejahatan, keburukan. Ma khalaq, yang dia cipta. Sesiapa yang singgah, yang turun daripada kendaraannya, lalu dia baca doa ni, apa kata baginda Nabi SAW? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sehingga dia meninggalkan tempat tersebut. Ni alasan dia. Jadi doa ni, bacaan ni, zikir ni, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan dan keburukan, sama ada kejahatan syaitan, kejahatan manusia, kejahatan jin. Sebab kadang-kala ni orang yang berpergian ke suatu tempat, lalu di pertengahan jalan dia singgah pada suatu tempat, kadang-kala selepas dia gerak lagi tu,
ataupun bergerak dari tempat yang dia singgah tu, kadang dia macam ada apa ya? Ada perasaan lain. Bukan ada perasaan lain, macam ada gangguan. Ada yang berlaku macam ni. Ya, tiba-tiba seseorang pergi ke dalam hutan, contoh ke hutan ke ataupun ke suatu tempat, di pertengahan jalan dia terdapat gangguan jin sehingga dia kesurupan. Yang boleh menyebabkan dia menjerit-jerit dan sebagainya. Ini salah satu gangguan yang dia dapatkan ketika dia berada di pertengahan jalan. Kalau kita ya nak aman, nak menghindari daripada gangguan itu, baca doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan hanya daripada gangguan syaitan dan jin, tetapi gangguan manusia. Terutama dia kalau dia berpergian membawa barang-barang berharga, seperti emas, diletakkan di dalam kereta. Lalu dia pergi ke tandas ke ataupun makan, baca doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi sebelum pergi tu, sebelum melangkah kakinya ke tandas ke tempat makan tu, kunci dulu kereta. Jangan main tawakal macam tu. Kunci dulu rapat-rapat, pastikan 4 pintu kereta tu terkunci semua. Confirm dah. Kalau dah terkunci, terus baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan kita turun dari kereta, terus dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kunci diletakkan di dalam kereta, lepas tu dia terus pergi. Sebab dia tawakal kepada, dia baca doa dah, insya-Allah aman. Bukan macam tu. Kena ada doa, kena ada ikhtiar. Tidak cukup dengan doa, tetapi dia mesti ikhtiar. Okey, nah. Tinggal 1 minit. Dalam riwayat lain, idza nazala ahadukum manzilan falyaqul. Dalam redaksi lain, apabila salah seorang di antara kamu mampir ataupun singgah di suatu tempat, falyaqul, maka hendaklah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi pada hadis lain ini dalam bentuk amar. Jadi kita betul-betul dianjurkan apabila kita singgah di suatu tempat, dianjurkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab ini adalah merupakan salah satu amalan yang banyak ditinggalkan. Ketika seseorang itu sudah turun daripada kenderaan dia kebanyakan tidak baca doa. Sebab dia sudah terburu-buru, sudah mules kan, dia pergi tandas. Yang dia fikirkan, dia hanya mengambil handphone, mengambil kunci dan sebagainya. Jadi baca doa ni macam terlupa. Nah, ada soalan tak berkaitan ni? Sebelum kita ada satu lagi ya. Ustaz, Ya, 6. kalau dalam doa ni dalam zikir petang kan? So kalau dalam zikir petang tu kita dah baca, perlu lagi ke? Perlu. Ini khusus di jalan. Tengok ni, man nazala manzilan. Sebab ini ada dalam zikir petang kan? Zikir petang pun baca. Ketika dia turun daripada kendaraan, baca juga. Sebab kalimat dia dalam hadis, man nazala manzilan, sesiapa sahaja yang turun ataupun mampir di suatu tempat. Nak beli makanan ke, nak pergi mana-mana tempat ke, dianjurkan ni. Summa qala a'udzu billah, dalam riwayat yang lain, falyakul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi amalkanlah. Sesiapa yang nak balik kampung besok ke ataupun lusa, kalau dia tiba-tiba sakit perut di pertengahan jalan, lalu dia ni baca ni. Amalan sunnah yang banyak ditinggalkan ni. Nah, hadza wallahu ta'ala alam. Ada soalan tak berkaitan dengan sebelum kita tutup? InsyaAllah untuk esok kita ada kuliah yang terakhir, tazkirah terakhir. Ustaz Asli Sabri, tajuk dia membentuk jati diri lupa. Diharap untuk sama-sama menghadiri tazkirah yang terakhir insyaAllah, sebagai husnul khatimah. Nah, hadza wallahu ta'ala. Kalau tak ada soalan, kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada bulan Ramadan ini amalan-amalan kita semuanya diterima. Qiyam kita, puasa kita, sujud kita, tilawah kita, Quran kita, semuanya diterima. Sehingga nanti di yaumil qiyamah kita diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Nah, hada wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.